Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah. Terlebih dahulu sahabat kita Ustaz Mat Melaya bersama dengan saya Mat India, dan kita ada Mat separuh India di tengah Dr. Rozaimi. So hari ini lengkaplah, daripada Melayu, separa India, kemudian kepada India. Alhamdulillah. Soalan yang cukup baik tuan-tuan. Apabila Ustaz Mat Melaya dia tanya soalan, biasanya sering kali tuan-tuan, bila kita berbicara atau mempertahankan Islam dan sebagainya, mempertahankan umat Islam dan sebagainya, akhirnya kita pula yang kena label. Macam-macam label yang kita pula yang diberi dan sebagainya. Dan perkara ini bukan daripada hari ini. Daripada dahulu lagi kalau kita lihat, ini merupakan salah satu daripada agenda propaganda yang mereka telah wujudkan. Bukan daripada hari ini. Kalau kita lihat figure-figure negara-negara lain, yang kalau kita lihat seperti Nelson Mandela itu sendiri. Berapa ramai di antara kita hari ini bila bercerita berkaitan dengan Nelson Mandela, kita kenal satu figura ini. Nelson Mandela adalah seorang pejuang keamanan yang telah memenangi World Peace Award, kan? Berapa ramai di kalangan kita yang tahu sebenarnya dia dulu dilabelkan sebagai teroris. Dia dahulunya dilabel sebagai teroris, duduk penjara berapa tahun tuan-tuan? Lebih daripada 23 tahun duduk di penjara. Bila keluar dia menjadi Perdana Menteri South Africa. Kenapa saya cerita dengan perkara ini tuan-tuan? Sebab media kita pada hari ini, it can turn white into black dan boleh ubah hitam kepada putih. Zamri yang tuan-tuan nampak hitam hari ini, media boleh jadikan saya pun putih. Ini situasi yang berlaku kepada kita. Dan hari ini kalau kita nampak, siapa yang kontrol media ni? Di kalangan mereka. Hatta kalau kita lihat di Malaysia sendiri pun tuan-tuan, siapa yang kontrol media? Mereka kontrol media. Kita ada tak media kita? Ada. Media kita sibuk dengan apa? Sibuk dengan benda-benda lain tuan-tuan. Artis mana tak makan hari ini? Artis mana nak bersalin besok? Ini menjadi kononnya boleh membawa perubahan kepada pemikiran masyarakat kita. Ini yang kita sibukkan. Kalau kita lihat dalam konteks 3 orang anak-anak ini sendiri, kalau kita lihat bagaimana naratif media itu memburuk dan memperkotak-katikkan kita orang Islam ini, bagaimana mereka buat tuan-tuan? Pertama sekali mereka menggunakan perkataan-perkataan yang boleh trigger masyarakat kita. Contohnya yang pertama mereka kata apa tuan-tuan? Colik. Kita ni bila dengar aja colik, apa yang kita sangka tuan-tuan? Cuba kita sembang ni, forum ni kita buat secara santai sikit doktor. Kita sembang sikit. Bila kita cerita tentang colek, contoh Dr. Rozaimi telah dicolek, apa yang kita faham? Ada orang secara paksa, betul? Dah tahan Dr. Rozaimi, betul? Ikat dan sebagainya, betul? Itu yang akan bermain di pemikiran kita. Begitulah naratif yang mereka cuba bawa. Sedangkan dalam isu budak-budak ini, betulkah berlaku begitu? Dan akhirnya orang Islam yang dituduh, kononnya kita mencolek kanak-kanak tersebut. Sedangkan tuan-tuan, kitalah yang bagi makan dekat budak-budak itu, kitalah yang jaga budak-budak itu, tak kala tak ada orang nak ambil peduli tentang budak-budak itu sendiri selama 3 tahun tuan-tuan. Cerita yang sama, naratif yang berbeza. Naratif yang berbeza boleh memberi implikasi yang berbeza. Bukan sahaja itu. Kemudian mereka mengatakan kononnya kita orang Islam telah memaksa anak-anak tadi untuk menjadi seorang Muslim. Apa yang kita faham bila digunakan perkataan memaksa? By force. Betul? By force kita memaksa budak-budak itu untuk memeluk agama Islam. Sedangkan kita ada gambar. Kita ada gambar ketika mereka datang memeluk agama Islam, kita ada pendaftaran mereka dan sebagainya. Yang bawa mereka ni siapa tuan-tuan? Ayah dia sendiri. Berlaku tak pemaksaan? Tidak berlaku pemaksaan dan sebagainya. Persoalan dekat sini, kenapa nak berbohong dan menipu naratif tersebut dan akhirnya menyebabkan
orang Islam itu dinampakkan sebagai jahat. Orang Islam dinampakkan sebagai tidak bermoral. Ini cerita-cerita yang mereka keluarkan. Dan ada di kalangan orang Islam itu sendiri, tanpa mengambil sumber yang betul, tanpa mengambil tahu sumber yang betul, mereka menjadikan media-media ini sebagai sumber dan mula mengatakan kononnya tidak patutlah kita colek diorang, tidak patut kita memaksa mereka masuk Islam, tidak patut kita pisahkan mak dengan anak. Tidak pernah menjadi niat kita ataupun mana-mana pihak berkuasa agama untuk memisahkan mana-mana anak dengan ibu mereka. Kita pun ada anak, tuan-tuan. Tetapi naratif itu. Dan kalau kita lihat bagaimana Malaysia kini, Free Malaysia Today, Malay Mail, tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Malay Mail itu, sebab itu saya kata bagaimana mereka memainkan propaganda. Bila saya cerita Malay Mail, apa yang tuan-tuan faham? Ini adalah akhbar orang Melayu, betul? Malay Mail bukanlah milik orang Malay. But mereka menggunakan nama-nama begitu untuk kononnya bila orang membaca, orang akan faham, oh ini suara orang Melayu, sedangkan bukan suara orang Melayu. Bagaimana mereka kontrol media tadi, tuan-tuan, menyebabkan yang betul pun boleh jadi salah, yang salah boleh jadi betul. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain. Kita masih lagi dengan kita punya tilam yang empuk di rumah kita, masih lagi relax. Mereka tengah buat apa, tuan-tuan? Mereka sedang memperjuangkan perkara-perkara yang mereka ingin perjuangkan. Cuma beza dia di antara mereka dengan kita ini, seperti yang telah disebut oleh panel sebelum ini, Dr. Rozaimi, oleh Ustaz Mak Melaya dan sebagainya, kita ada perbezaan prinsip. Di dalam Islam, kita menentang tak perkara-perkara ini, tuan-tuan, kita menentang pembohongan, kita menentang naratif yang salah dan sebagainya. Tetapi di dalam keadaan ataupun rangka yang beretika, kita tidak berbohong. Kita cakap perkara yang betul dan sebagainya. Dan saya percaya masih ramai dekat luar sana yang tidak tahu apa sebenarnya cerita sebenar berkaitan dengan 3 orang budak ini. Saya ambil sedikit masa untuk ceritakan secara pendek. Tuan-tuan, sebenarnya isu ini bukannya bapa dia, bukannya selepas masuk Islam baru bergaduh dengan mak dia dan sebagainya. Tidak. Mereka telah pun ada masalah ke keluarga daripada awal. Bila dah ada, mak dia telah pun menghilangkan diri bagi tempoh yang lama. Bapa dia betul, kita tidak nafikan bapa dia ada masalah dan sebagainya, sekarang duduk di penjara, ada masalah berkaitan dengan dadah dan sebagainya. Bila bapa dia ada masalah, anak-anak ni dengan bapa dia, mungkin bapa dia tak tahu apa nak buat, bagaimana nak jaga budak-budak ini dan sebagainya. Mungkin terlintas dia nak bawa budak-budak ini untuk memeluk agama Islam dengan persetujuan mereka sendiri. Jadi mereka 3 orang datang memeluk agama Islam di Perlis. Hasil daripada dakwah salah seorang pendakwah di negeri Penang. Telah dakwah dia dan dia pun setuju untuk memeluk agama Islam, dia datang untuk memeluk agama Islam dan kemudian budak-budak ini diserahkan di pusat tahfiz ataupun madrasah. Diserahkan di madrasah. Kemudian dekat middle of the story baru datangnya Ustazah Nazirah. Ketika mereka ada di Sungai Petani, dia datang melawat, kesian dengan budak-budak ini dan sebagainya. Waktu itu bapa dia telah pun masuk penjara. So dia pergi melawat budak-budak ini, dia pergi tengok dan dia tak ada transport disebabkan dia susah nak pergi melawat dan sebagainya. Dia bawa budak-budak ini pergi tinggal di Penang, berikan pendidikan, bagi makan minum, jaga mereka elok dan sebagainya. Lepas tu budak anak dia antara 3 orang yang laki kecil itu, biasalah anak mana tak sayang dekat mak. Anak tadi dia minta dekat mak dia, dia minta dekat Ustazah Nazirah tadi, kalau boleh cari mana mak dia. Ustazah Nazirah buat apa? Dia try untuk cari. Lepas tu dia jumpa melalui Facebook. Dia jumpa melalui Facebook dan dia kontak melalui Facebook dekat mak dia. Bagi tahu yang anak ada di sekian-sekian tempat dan sebagainya, kalau boleh datang melawat. Lepas 8 hari baru reply. Bila reply, tuan-tuan, dah bagi tahu suruh datang melawat dan sebagainya, mungkin sibuk kerja dan sebagainya, dia pun bagi tahu dia tak boleh nak datang sebab sibuk kerja, tak boleh datang, tak ada duit. Dan mereka telah pun offer untuk bagi duit. Tak apa, kita boleh bagi duit untuk kamu datang melawat. Bagus tak, tuan-tuan? Bagus kan?
suruh nak bagi duit, dah offer dan sebagainya, tapi tak datang. Beberapa kali dah set untuk berjumpa tapi tak jadi. Setelah habis isu ini, mereka pun duk jaga macam biasa dan sebagainya. Tiba-tiba datang surat, datang 3 orang, David Marshall, Satis Muniandi dan Profesor Ramasamy. Mereka bertiga datang dan tiba-tiba jadi kecoh, kata berlaku pencolekan, kata berlaku pemaksaan. Tuan-tuan faham? Dan apabila berlaku begitu, bukan hanya di kalangan mereka, yang lebih malang lagi apabila ada di kalangan orang yang mengaku dia Islam, dia pun turut tembak bersama-sama dan memberikan naratif yang tak betul. Itu yang berlaku. Sebab itu kita marah. Kita marah sebab apa, tuan-tuan? Kenapa nak berbohong? Kenapa sengaja nak wujudkan satu situasi atau gambaran kononnya orang Islam ini adalah golongan yang suka memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Orang Islam ini adalah golongan yang suka picolek orang punya anak dan sebagainya. Why? Kenapa nak main sentimen yang mana sentimen itu tidak wujud? Sedangkan orang dekat sini berniat untuk membantu. Dan anak-anak itu, tuan-tuan, jelas mereka pun mahukan Islam. Kalau kita nampak daripada cerita-cerita mereka sendiri, dan kemudian mereka kata kononnya mereka buat seolah-olah macam kita tak mau bagi mereka ambil budak-budak itu. Sebenarnya tidak. Anak-anak ini ketika mereka datang ke balai nak ambil budak-budak ini, anak-anak ini yang mereka protes dekat mak dia, marah dekat mak dia, gaduh dengan mak dia, kata kenapa nak bawa masalah, kenapa nak jadikan benda ni masalah. Dan mereka yang tak mau ikut. Bila mereka tak mau ikut, dengan persetujuan mak dia yang minta supaya mereka dimasukkan di JKM. Siapa minta, tuan-tuan? Mak dia minta. Kemudian bila hantar JKM, hantar di JKM mana? Di JKM Kedah. Mereka tak maulah hantar dekat JKM Perlis, boleh jadi mereka risau ke apa, tak apalah. Mereka hantar pergi JKM Kedah. Besok mak dia nak pergi melawat, mak dia tak boleh melawat. Mereka tulis naratif dekat surat khabar, bagi tahu apa? Kita di Perlis tak bagi melawat. Pasal apa nak buat cerita begini? Ada kena-mengena dengan kita ke, tuan-tuan? Tak ada. Kononnya pihak berkuasa agama negeri Perlis tak mau bagi maknya melawat. Konon kita nak pisah. Mana ada? Dah tak ada kena-mengena dengan kita. Bila kita pun tanya dekat JKM pasal apa tak bagi dia melawat, dia kata bukan kita tak mau bagi melawat, memang itu prosedur sekarang. COVID kes tengah tinggi. Bukan mak dia saja, siapa pun tak boleh melawat. Bukan hanya di JKM, di sekolah-sekolah asrama pun mak bapak tak boleh pergi melawat. Pasal apa nak buat cerita tipu macam ni? Tuan-tuan faham tak? Ini naratif surat khabar. Ini naratif Malaysia kini. Ini naratif daripada Free Malaysia Today. Jahat tak, tuan-tuan? Jahat. Pasal apa nak buat cerita jahat? Okey, dalam mak dia, lepas tu mak dia dapat melawat. Bila mak dia dapat melawat, kita bukannya ajar apa pun, tuan-tuan. Budak-budak, tuan-tuan, bila mereka dah kenal dengan agama, bila mereka kenal dengan agama Islam, mereka cintakan kepada agama Islam, apa yang mereka buat? Mereka dakwah mak dia pula. Budak laki itu bagi tahu dekat mak dia, pergi dekat satu bookstore di Sungai Petani, pergi dapatkan buku sekian-sekian. Nescaya kalau mak baca, mungkin akan suka dengan Islam. Anak tu pula bagi tahu, kalau mak nak masuk Islam, mereka pun bersetuju. Ini bukan saya cakap, ini naratif daripada mereka sendiri yang saya ambil dan saya simpan. Itu menunjukkan teguh tak, tuan-tuan, budak-budak ini dengan Islam? Teguh tak pendirian mereka dengan Islam? Teguh. Mereka mahukan Islam. Apabila mereka sendiri mahukan Islam, menjadi kewajipan kita orang Islam untuk mempertahankan akidah mereka, tuan-tuan. Kita perlu mempertahankan akidah sesiapa sahaja selagi mana mereka mahukan kepada Islam. Ini menjadi kewajipan kita. Dan adakah hanya dalam isu ini sahaja mereka membawa naratif sedemikian? Tidak. Daripada awal lagi, tuan-tuan,
inilah cerita-cerita yang sering kali dibawa. Benda yang sama juga berlaku kepada Zakir Naik. Tuan-tuan, Zakir Naik bagi ceramah, ada kacau mereka ke? Sampai ke tahap kami panggil Zakir Naik untuk bagi khutbah Jumaat. Mereka pula protes. Elok, dia bukan bagi khutbah di tokong mana? Dia nak bagi khutbah di mana? Di dalam masjid. Kepada siapa? Orang Islam. Yang mereka protes pasal apa? Sebab mereka zahirkan kebencian mereka terhadap Islam, tuan-tuan. Apakah kita menentang mereka sebab mereka bukan Islam? Tidak. Kita bukan menentang mereka disebabkan mereka bukan Islam. Tidak. Kita menentang mereka sebab apa, tuan-tuan? Kita menentang mereka sebab apabila kalau kamu bawa cerita naratif yang tak betul, jika kamu zahirkan kebencian kamu terhadap Islam, itu yang kita tentang. Apakah kita tentang semua orang bukan Islam? Tidak. Kita tentang dengan orang-orang begini, tuan-tuan, yang menzahirkan kebencian mereka terhadap Islam. Inilah orang-orang yang kita tentang. Termasuk juga perkara ini berlaku tak dekat saya, tuan-tuan? Berlaku dekat saya. Ada orang, tuan-tuan, ada orang buat video. Kita tak kacau mereka. Ada orang buat video, dia bagi tahu di dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Siapa buat? Mereka buat. Dia kata apa? Dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Ada kena-mengena dengan dia ke? Dalam Kaabah ada apa? Engkau peduli apa? Tak ada kena-mengena dengan dia. Dia buat video, tak pernah pergi, mereka tak pernah pergi. Dia kata dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Kita buat video, kita reply perkara tersebut, dan bila kita cerita dari sudut akademik, bila dia kata dalam Kaabah ada Shiva Lingam, perlu tak kita tahu apa dia makna Shiva Lingam? Mestilah kena tahu kan apa dia Shiva Lingam tu. Kita pun cerita, tiba-tiba mereka kata kita pula hina agama dia. Siapa cari pasal dulu? Sepatutnya mereka buat apa? Sepatutnya mereka ajar, mereka didik orang dia sendiri, bagi tahu jangan bawa naratif palsu. Jangan buat cerita palsu. Macam mana kamu tahu? Kenapa pandai-pandai buat cerita? Kamu pernahkah pergi? Kamu tak pernah pergi. Kenapa pandai-pandai kamu buat cerita? Kononnya dalam Kaabah ada Shiva Lingam. Apa yang mereka cuba sampaikan? Dia cuba sampaikan bagi tahu kita orang Islam, kita sembah Tuhan dia. Elok. Ini cerita yang mereka cuba bawa. Saya, tuan-tuan, buat ceramah di Kelantan. Bayangkan, di Kelantan saya buat ceramah dalam masjid. Yang audiens dia siapa, tuan-tuan? Orang Islam lah kan. Di Kelantan, di dalam masjid, buat ceramah, dan orang tanya saya bagaimana saya boleh memeluk agama Islam. Saya ceritakan pengalaman saya memeluk agama Islam, apa yang saya rasa logik dan tak logik menyebabkan saya boleh memeluk agama Islam. Dan dalam itu saya cerita, dalam agama Hindu mereka percaya ada Tuhan 330 juta Tuhan. Jadi kecoh, tuan-tuan. Ni saya cerita dekat siapa? Bukan saya pergi dekat mana-mana punya kuil, bukan saya pergi tembak mereka, tak ada. Saya cerita pengalaman hidup. Kita jadi Islam di Malaysia, nak cerita pengalaman hidup kita pun tak boleh, tuan-tuan. Akhirnya kita yang kena, kita pula kena tuduh. Kononnya kita hina agama mereka. Kalau ada satu orang bukan Islam datang kepada kita dan dia bagi tahu dekat kita, orang Islam dia sembah satu Tuhan, siapa kat sini akan rasa terhina? Tak ada siapalah. Betul tak dia kata? Betul lah, kita orang Islam, kita sembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal. Betul tak? Betul kan? Pasal apa kita nak rasa terhina dan sebagainya? Pasal apa? Tiba-tiba mungkin dia pun terkejut. Betul ke ada banyak begitu? Saya tak tahu. Tapi kenapa dia nak bawa naratif kononnya kita nak hina agama dia dan sebagainya? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka tak mau kita cerita perkara yang benar. Mereka tak mau kebenaran itu sampai dan sebagainya. Jadi, tuan-tuan, sebagai pengakhiran sesi kita yang pertama ini, saya nak bagi tahu, sebagai orang Islam, kita selagi mana orang itu dia mahu kepada Islam, kita perlu pertahankan keislaman mereka. Yang kedua, apabila ada orang buat naratif palsu, apabila ada orang buat cerita tak betul, apabila ada orang buat cerita tipu dan sebagainya, kita sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab tak untuk membetulkan naratif tersebut? Kita bertanggungjawab.
So di kalangan kita semua, kita sama-sama perlu membetulkan perkara tersebut agar semua orang faham apa cerita sebenar dia. Dan dalam kita buat benda itu, akan ada tak orang akan tembak kita macam-macam? Akan ada tak orang bagi tahu, oh dia buat begitu, begini dan sebagainya. Ini bukan daripada zaman sekarang, tuan-tuan. Daripada zaman Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah juga turut difitnah dengan pelbagai onar. Kononnya nak wujudkan perpecahan lah, nak buat itulah, nak buat itu, inilah, gila dan sebagainya. Rasulullah pun kena. Apatah lagi kita, tuan-tuan. So di dalam kita berjuang, tuan-tuan, label ini adalah satu perkara yang biasa. Tetapi kita kena buat apa, tuan-tuan? Selagi mana kita tahu kita tengah memperjuangkan benda yang benar, benda yang hak, benda yang betul, kita kena jalan terus. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.